Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5 iaitu kumpulan yang mengambil topik 5 perkembangan pendidikan di Malaysia. Subjek EDUP 3013 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Pertama sekali kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Dr. Azizi bin Jaafar, pensyarah subjek Falsafah Pendidikan di Malaysia, Bahasa Melayu 3 semester 1 PISMP. Ini adalah para pembentang. Yang pertama iaitu saya, Nurul Quretaan binti Siddiq, dan pembentang yang kedua ialah Nur Syafa Nadia Afifi binti Syari. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010. Kandungannya iaitu yang pertama, apa itu PIPP, objektif PIPP, pendekatan PIPP dan strategi PIPP. Yang pertama, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006 hingga 2010. Apa itu PIPP? Disempurnakan pelancarannya oleh YAB Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007. Bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1427 di Putrajaya International Convention Centre PICC Putrajaya. PIPP yang dilancarkan di bawah Rancangan Malaysia ke-9 2006 hingga 2010 adalah rancangan 5 tahun pertama yang akan memacu misi nasional ke arah mencapai wawasan 2020. Fokus utama RMK9 untuk membangunkan modal insan khususnya berpendidikan tinggi dan penyediaan tenaga mahir. PIPP merupakan satu dokumen perancangan pembangunan pendidikan bersepadu, komprehensif dan menyeluruh. Ianya tidak tertumpu pada satu jenis sekolah, lokasi, kaum dengan meliputi tiga aspek utama iaitu infrastruktur, pengisian dan tenaga manusia. Objektif PIPP ialah untuk memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia serta berfokus kepada penambahbaikan akses pendidikan, meningkatkan standard kualiti, merapatkan jurang pencapaian acuity, menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Yang kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi tempoh 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025. Menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuklah perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia bagi membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. Pendekatan PIPP. Matlamat PIPP adalah untuk menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua. Dua pendekatan utama telah dikenal pasti sepanjang tempoh RMK9 iaitu pendekatan pertama, menyelesaikan tugas yang masih belum selesai. Pendekatan kedua, kecemerlangan institusi pendidikan. Dengan jelasnya, pendekatan pertama adalah untuk memastikan rakyat mendapat peluang pendidikan yang adil dan saksama tanpa mengira lokasi, kaum, kelompok kurang upaya, orang asli dan suku minoriti yang lain. Yang kedua, memastikan semua pelajar menguasai kemahiran membaca, menulis, mengira, 3M serta tidak ada pelajar yang terdiri daripada sistem pendidikan yang diasingkan daripada sistem pendidikan akibat kemiskinan berada di kawasan luar bandar atau pedalaman. Pendekatan kedua secara jelasnya, KPM akan memberikan perhatian khusus terhadap sekolah yang mencapai tahap kecemerlangan, mengekalkan kecemerlangan dan mampu mempertingkatkan kecemerlangan ke tahap yang lebih tinggi. KPM akan mengenal pasti sekolah-sekolah dalam kluster kebangsaan SK, sekolah jenis kebangsaan SJK, sekolah berasrama penuh SPP, sekolah primer, sekolah menengah teknik SMT, sekolah menengah kebangsaan agama SMKA, sekolah 100 tahun Centennial, sekolah bestari serta sekolah-sekolah Putrajaya dan Cyberjaya. Teras strategik terbahagi kepada 6 teras. Teras yang pertama ialah membina negara bangsa. Peranan pendidikan penting untuk melahirkan semangat cinta akan negara. Harapan KPM adalah untuk memupuk jati diri melalui kurikulum, program kurikulum dan sukan. Sistem pendidikan perlu melahirkan warga negara lokal yang mampu menghadapi cabaran dan ancaman globalisasi serta liberalisasi. Fokus KPM mencakupi usaha-usaha yang berikut. Yang pertama, memperkasakan bahasa kebangsaan sebagai asas perpaduan. Memantapkan perpaduan dan integriti nasional, memupuk kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya bangsa.
memupuk kefahaman yang jelas terhadap pendekatan yang lain. Teras yang kedua ialah membangunkan modal insan, bertujuan untuk memastikan bangsa Malaysia mendapat ilmu pengetahuan serta kepakaran tinggi dalam sektor pekerjaan. Para pelajar juga dilengkapi dengan perkara-perkara seperti berikut. Yang pertama, kemahiran berkomunikasi yang berkesan. Yang kedua, kebolehan menggunakan ICT. Yang ketiga, kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Yang keempat, mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Yang kelima, mempunyai nilai yang tinggi supaya berupaya menjadi pemimpin yang berkesan dalam keluarga dan masyarakat. Fokus dalam strategi membangunkan model insan ini ialah mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar, memupuk pelajar memiliki kemahiran dan keterampilan, meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan, memantapkan program kurikulum dan sukan. Teras ketiga ialah memperkasakan sekolah kebangsaan. Tumpuan pertama adalah untuk memperkasakan sekolah kebangsaan SK dan sekolah menengah harian kerana sekolah ini berperanan sebagai tapak untuk menyemai serta memupuk paduan kaum dan peringkat awal persekolahan. Kerana sekolah jenis SK dan SMK ini adalah sekolah yang bercampur kaum, ada kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. JPM memperkenalkan dasar memperkasakan SK supaya SK kekal sebagai pilihan utama rakyat Malaysia. Fokus memperkasakan SK adalah untuk menjadikan sekolah-sekolah ini lebih beraspirasi nasional, meningkatkan kecemerlangan pelbagai bidang dan meningkatkan kualiti prasarana. Ciri-ciri sekolah perkasa, infrastruktur yang lengkap dan berkualiti, pemimpin guru yang cekap dan terlatih serta berkualiti, menawarkan bahasa Cina dan bahasa Tamil, iklim dan budaya sekolah yang sihat. Teras keempat ialah merapatkan jurang pendidikan. PIPP bahkan merapatkan jurang pendidikan antara lokasi dengan membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan luar bandar di seluruh bandar. PIPP turut memfokuskan peningkatan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran pelajar. Tumpuan akan diberikan kepada sekolah-sekolah di pedalaman Sabah dan juga Sarawak. JPM turut berusaha untuk mengurangkan jurang pencapaian akademik dengan menambahkan bilangan komputer, makmal, guru dan sebagainya. Strategi KPM untuk merapatkan jurang pendidikan adalah seperti berikut. Yang pertama, membangunkan infrastruktur dan kemudahan luar bandar. Yang kedua, meningkatkan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran. Yang ketiga, meningkatkan guru terlatih dan mengikut option di kawasan pedalaman. Teras kelima, memartabatkan profesion perguruan. Dasar KPM adalah untuk memartabatkan profesion perguruan dengan meningkatkan kualiti guru, kerjaya guru dan kebajikan guru. Matlamat KPM adalah untuk menjadikan profesion keguruan dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipikul dalam pembinaan generasi masa hadapan. Guru juga harus kreatif dan inovatif untuk menjadikan sistem penyampaian PNP atau PDP secara jelasnya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik dan menyeronokkan. Strategi memartabatkan profesion keguruan adalah seperti berikut. Menambah baik sistem pemilihan calon guru, memantapkan latihan perguruan, memantapkan kerjaya guru, menambah baik persekitaran kerja dan kebaikan guru, memantapkan perancangan dan pengurusan sumber manusia. Teras yang terakhir iaitu teras yang keenam, melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. KPM berhasrat untuk membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia bertujuan melahirkan model insan yang berupaya saing dalam era yang sangat mencabar. Dasar KPM adalah untuk membangunkan institusi model yang dapat dicontohi oleh institusi-institusi dalam kelompok yang sama. Fokus akan diberikan kepada perkara-perkara berikut. Yang pertama, memastikan kepimpinan yang teguh dan berkesan, pemilihan guru dan jurulatih yang berkebolehan dan kemahiran tinggi, memberikan lebih autonomi kepada sekolah, mewujudkan piawaian dan penanda aras yang dapat dijadikan contoh kepada negara, membangun dan negara maju. Menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan. Seterusnya akan dijelaskan oleh rakan saya, Nur Syafana Afifi binti Syahari. Saya akan meneruskan pembentangan seterusnya iaitu mengenai pendidikan masa kini, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Bagi isi kandungannya adalah yang pertama, saya akan menguraikan sedikit mengenai pengenalan PPPM dan seterusnya isi kandungan PPPM, objektif PPPM dan akhir sekali kesan PPPM. Bagi pengenalan
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni adalah cetusan ilham dari Perdana Menteri Malaysia kita, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ianya telah dilancarkan pada 6 September 2013 oleh beliau sendiri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Ia mengandungi 5 aspirasi sistem dan 6 ciri murid yang akan dicapai dalam tempoh 13 tahun. Bermula dari tahun 2013 hingga tahun 2025. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni merupakan manifesto transformasi kerajaan yang paling menyeluruh dan besar bagi murid dari prasekolah hingga ke pusat pengajian tinggi dalam mendatangkan pulangan terbaik modal insan untuk memacu segala hasrat pembangunan negara. Isi kandungan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi pelajar, 11 anjakan transformasi, 3 gelombang dan adanya pihak yang berkepentingan. Antara 5 aspirasi sistem adalah akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Bagi akses, 100% involvement merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Manakala bagi kualiti pula, negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti PIMSS dan PISA adalah tempoh 15 tahun. Bagi equity pula, 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dari bandar, luar bandar, sosioekonomi dan gender menjelang tahun 2020. Seterusnya, perpaduan. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Dan bagi kecekapan pula, sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Ini adalah 6 aspirasi pelajar, iaitu terdiri daripada pengetahuan, kemahiran peribahasa, kemahiran berfikir, etika dan kerohanian, kemahiran memimpin dan identiti nasional. Terdapat seperti yang saya beritahu sebentar tadi, iaitu adanya 11 anjakan transformasi dalam Pelan Pembangunan Pendidikan, iaitu anjakan pertama menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa, manakala bagi anjakan 2, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Manakala bagi akses ketiga pula, melahirkan rakyat yang menghayati nilai seperti membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan keperluan penyertaan murid dalam satu sukan, satu kelab dan satu badan beruniform. Anjakan 4, mentransformasikan profesion keguruan kepada profesion pilihan. Dan anjakan 5, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di sekolah. Anjakan 6, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Bagi anjakan 7, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan 8, mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan 9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan 10, memaksimalkan keberhasilan murid. Dan akhir sekali, anjakan 11, meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Terdapat 3 gelombang. Pada gelombang pertama yang berlaku dalam tahun 2013 hingga 2015, iaitu memberi penekanan kepada penambahbaik sistem dengan mempercepat perubahan kaedah pelaksanaan program. Dalam tempoh pelaksanaan itu, tumpuan diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti
pengajaran dengan meningkatkan kualiti guru sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dan meningkatkan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi. Menjelang tahun akhir gelombang 1, Kementerian Pendidikan Malaysia akan memastikan semua guru, pengetua atau guru besar dan sekolah mencapai tahap minimum standard kualiti yang dihasratkan. Seterusnya, bagi gelombang kedua yang berlaku di antara tahun 2016 hingga 2020. Okey, bagi gelombang kedua ini, kementerian akan melaksanakan perubahan struktur pendidikan negara untuk mempercepat perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang pertama. Antaranya, pergerakan kesemua 410,000 guru dan 10,000 pengetua atau guru besar kepada pakej kerjaya baru dan penstrukturan semula kementerian. Manakala bagi kokurikulum standard sekolah rendah dan sekolah menengah yang disemak semula juga akan diperkenal dalam usaha menangani kebimbangan mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia hari ini. Dan akhir sekali, gelombang ketiga yang berlaku dalam lingkungan 2021 hingga 2025. Pada gelombang ketiga ini memfokuskan kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi di mana pada permulaan gelombang ini semua sekolah, guru dan pengetua atau guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Selain itu, kementerian juga akan menganjakkan kebanyakan sekolah kepada model pengurusan berasaskan sekolah dan pembangunan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran, dalam usaha membangunkan sistem pengekalan kemajuan kendiri yang mampu untuk mencetuskan inovasi dan meningkatkan pencapaian yang lebih tinggi. Okey, ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan iaitu terdiri daripada murid, guru, pegawai kementerian, ibu bapa, pihak komuniti dan swasta dan akhir sekali pemimpin sekolah. Okey, objektif dalam pembangunan pendidikan Malaysia iaitu adanya 3 objektif. Objektif pertama adalah memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan standard kualiti, merapatkan jurang pencapaian equity, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid serta mengoptimalkan kecekapan sistem. Manakala bagi objektif kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 13 tahun akan datang. Dan akhir sekali, objektif ketiga iaitu menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif merangkumi perubahan penting dalam kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat serta mencetuskan dan menyokong transformasi perkhidmatan awam. Okey, ini adalah kesan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu bagi murid, kesan impak kepada murid adalah murid belajar dalam persekitaran yang mempunyai kepercayaan asas bahawa semua murid boleh belajar dan boleh berjaya selain mempunyai lebih hak bersuara dalam membentuk pengalaman mereka. Selain itu, murid juga akan mempunyai pembelajaran yang kaya dari segi akademik dan bukan akademik kerana lebih banyak projek dan tugasan berkumpulan dilakukan bagi meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi murid serta keupayaan untuk bekerja secara individu dan berkumpulan. Okey, bagi guru pula, guru menikmati laluan kerjaya yang lebih baik serta proses penilaian yang telus dan adil serta berkait dengan keupayaan dan prestasi yang relevan.
Manakala bagi pemimpin sekolah pula, pemimpin sekolah akan mendapat akses yang lebih besar terhadap latihan kepimpinan bertaraf antarabangsa serta amalan terbaik daripada rakan sejawatan mereka. Okey, bagi pegawai kementerian, mereka akan mendapat impak apabila mendapat manfaat daripada meritokrasi yang lebih besar dengan kebertanggungjawatan yang lebih tinggi dan tidak akan terbatas dengan kawalan. Dan akhir sekali, ibu bapa. Bagi ibu bapa pula akan berperanan seperti rakan kongsi sebenar dengan sekolah dalam membantu pembelajaran anak mereka kerana mereka mempunyai akses penuh terhadap prestasi anak mereka dalam peperiksaan kebangsaan dan pentaksiran berasaskan sekolah. Baiklah, ini adalah sumber rujukan daripada kumpulan kami. Setakat itu saja. Sekian. Terima kasih.